Hai, hai. Hai semua, apa khabar? Get connected kot. Mana Zahir ni? Zahir! Hey, Hey! Mio, Eh, apa? Hah? Okey ke? asal tak keluar di sini ya? Asal tak keluar kat situ? Tak, dia keluar kat handphone je. Sekejap Aku check kejap Kau tak cucuk dekat handphone ke? Cucuk kat Apa dia? laptop ke apa? Mana kau tahu? Keluar dia. Check kat Okey handphone. ya. Aku clear, I, calling aku clear. I hear you perfectly, bro. Dia tak payah pakai macam ni ya tak? Aku tak tahu. You, Tak, aku dengar kau. Aku aku dengar kau. dengar je kau, tak payah pakai handphone lah. Ah, aku rasa kau ada macam buka laptop kot. Sebab line kau agak lag sikit. Aku rasa lah. Oh, ya ke? Oh, Hai, okay aku hai, faham. Elizabeth, hai. Hai semua, hai Lukman Hakim. Hai, selamat datang ke Borak Toto. Hai, hai, hai. Bagi Mio figure out dulu macam dia nak buat dengan hidup dia. Okay, bagi semua. Sebab aku nak, at least aku boleh tengok dia punya comments Yes. lah. Sebab kalau dekat Macam phone aku ni lah. dia kecil sangat. Macam aku refer komen semua dekat aku punya komputer. Oh, okay, Mio okay, memang okay. ada lag sikit. Aku rasa connection kot ni. Mungkin yes. Internet faster. Sekarang ni aku punya tengah lagging Tak, okey. It's just that kadang-kadang dia macam start sikit. Okey je. Okay. Aku rasa Hmm. internet aku mungkin down sikit, tapi sekarang ni kalau okay bagus lah. Okey. Ngam. Handsome je aku tengok. Memang tak ada masalah. Okay. Ya Alright. Apa ni? Saya kecilkan sikit. So, boleh nampak cahaya sikit. Cahaya keimanan. Okey, hai. Selamat datang. Aku check router pun sekejap ke. Bagi aku 2 minit. Okey, tak apa. Aku boleh ni tegur-tegur suara. Hai, everyone. Selamat datang ke Borak Tutup bersama Zahid dan Mio. Sabar je Mio pergi check dia punya internet pula. Kejap. Hai semua orang. Tapau TV ni. Hai, Tapau TV. Apa khabar? So hari ni hari ke 22 puasa. Berapa hari bulan tak? 15 ke apa lah? 15 bulan 5. Okay. Mio okay ke? Mio router tu okay ke? Okay, internet aku down. Tapi aku rasa sekarang ni aku tengah mengharapkan dengan telco aku. So far okay. Okay. Telco okay. Aku rasa kalau pakai kau punya internet memang down So kau punya telco okay lah, no problem. So sekarang kau rasa okay. Mungkin sebab hari ni kan banyak gila live on Friday kot, aku rasa. Mungkin. Of course. Hello, hi, Zulhaikal, hi, Tapau TV in the house, yes bro. Geramnya Zai handsome, thanks. Alamak, Zahir handsome Okay. Kau perasan tak? Hari ni aku punya lighting okay sikit daripada sebelum ni. Yes bro. Hari ni aku effort sikit pasal lampu. Sebab aku sebenarnya selalunya aku terang. Tapi sebab hari Sabtu lepas aku live dengan awak cakap dia suka lampu-lampu dim-dim ni macam roman-roman sikit. So aku nak try lah. Lampu clear sikit Yo, ada ni apa Dayat XOXO cakap hari ni kita open question yo. Open question? Open question dekat orang-orang yang tengok. So kita boleh jawab soalan dia orang. Okay. That's a good idea. Tapi itulah. Sebelum kita ni aku nak cakap dulu lah. Kita nak jemput semua orang masuk dulu kan? Yes, of course. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang di luar sana. Kita di dalam episod yang ketiga Borak Toto.
bersiaran secara langsung di Instagram live bersama dengan Mio dan juga Zahid Zainuddin kat bawah ni. Siapa yang tak kenal kita orang, korang memang rugi. Tu memang standard lah. Rugi lah kalau tak kenal Mio dengan Zahid. Rugi lah sebab kita orang macam hot stuff lah. Hot stuff dah lah. 5 tahun dah. Hot Dah 5 stuff, tahun the dah. best of the best lah. Yes. Kalau tengok tutorial kita, dia orang tahu lah. It's like the champion of the world. Okay guys? Say it properly. Champion of the world. Okay, sebelum kita nak sambung, kita nak, macam kau dah suggest, kita akan ambil soalan-soalan open question daripada semua penonton. Tapi aku sebenarnya, aku lately ni, for the last 1 week ni aku dah tengok berita apa semua. Tapi at the same time, aku pun rindu juga tengok K-series kan. So aku tengok balik kita. Aku layan balik weh. Aku layan show kita. Aku layan show kita. Rare. So aku tengok balik ke Korea kita, ke Indonesia ke kita, ke Jepun ke kita. So aku sebenarnya ada satu soalan lah untuk kau. Lepas aku tengok semua tu. Kalau lah diberi peluang lagi sekali kan, kita untuk buat K-series ni kan, kau bagi aku 2 negara yang memang kau betul-betul nak pergi, dan kenapa kau pilih 2 negara tu? Bagi aku. Okay, aku rasa kalau kau pilih 2 negara, salah satu negara tu aku kena cakap negara yang Ahong betul-betul nak pergilah. So that will be India. Aku rasa India akan very interesting untuk engkau dengan Wak Doyok. Sebab dia punya bahasa lain. So untuk aku tu interesting lah. Sebab bahasa dia lain. So it's really hard. So senang kita orang nak buat game and everything. Lepas tu aku rasa korang susah sikit kat sana lah. Sebab sana panas. Lepas tu makan pun kau tak boleh nak makan-makan sebarang. Lepas tu aku setuju pergi India tu sebab aku tahu India is a very beautiful country. Cuma aku takut. So selalunya bila Ahong cakap India ni, aku akan jadi orang pertama yang macam tempat lain ada kot, you know. Benda-benda macam tu lah. Okay, that is the first country lah. Second country, it should be Scandinavian country, European belah atas, which is Finland, Sweden, macam tu lah. Sebab bagi aku satu negara, kenapa kau pilih dalam banyak Scandinavian countries tu, mana yang kau suka tu? Aku betul-betul suka Sweden. Aku tak kisah, tapi kalau macam aku yang dictate, I would like to go to Sweden. Sebab Sweden ni aku rasa ramai orang tak tahu. Sebab it's a beautiful country nombor 1 lah. And lepas tu dia antara yang hujung juga dengan kutub utara. So dia sejuk. Dia sejuk yang macam kalau kau poyo-poyo nak pergi negara sejuk, that is a cabaran untuk engkau lah. Dengan sejuk. But untuk engkau aku tak tahu sebab engkau, you know, Switzerland kan. So it's different story. But aku rasa Sweden okay lah. And plus orang Sweden ni dia macam ada dia punya intelligent lah. So if kita kalau main game dengan orang-orang kat sana, I think it's gonna be interesting. And bukan semua orang boleh cakap English kat sana, even though diorang negara-negara paling pandai dalam dunia. And dia cakap bahasa apa? Swedish ada language yang sendiri. Lain. Dia punya bahasa lain. Dia macam orang Denmark, dia macam Danish, Denmark cakap Danish, benda macam tu lah. Tapi aku to be realistic, aku tahu kenapa kita tak buat lah. Sebab mahal mahal aku memang betul-betul nak sana, belah-belah sana. Aku rasa belah-belah sana macam kita boleh belanja mata kita juga. Sana cantik, orang-orang dia pun cantik, macam tu lah. Okay. Itulah, memang special untuk kau lah. Kau boleh cari, kau memang ada plan sebenarnya nak kahwin dengan orang Caucasian ke apa sebenarnya, Zahid? Kau ada simpan nawai tu ke? Aku sebenarnya aku tak sure lah, Mio. Aku sekarang ni banyak kalau nak ikut pilihan, banyak kriteria lah. But dah tua-tua ni aku serahkan pada yang Asa lah. Tengok macam mana. Okay. So aku boleh share aku punya pula ke apa? Of course. Kalau macam kita orang, macam aku dengan Ahong pergi dekat engkau, Mio nak pergi mana? Kalau diberi pilihan, okay, kau nak pergi mana? Okay. Kalau Mio nak pilih apa? Okay. Antara negara yang aku teringin nak pergi, sebenarnya South American countries lah. Bahagian South.
Salah satunya adalah apa dia? macam Peru, Venezuela, Brazil, macam tu lah. Colombia. Colombia. Oh, okay. Yeah. Okay. Colombia. Sebab macam-macam sebab aku banyak tengok TV ke apa kan. Tengok Netflix. So aku macam, gempak gila Colombia ni kan. Macam kau tengok penarkos semua lah. Tengok Narcos macam dia macam dia punya street dia very macam apa orang cakap dodgy sikit, rough sikit kan, tapi at the same time it's a beautiful country. They have beautiful beaches, they have beautiful mount side, apa semua tempat tu lawa-lawa kan. So aku memang jenis yang suka nature dan aku juga memang suka belajar benda baru lah kan. So aku rasa Colombia ni antara negara yang macam kalau dapat diberi peluang lah kan untuk pergi buat the next one, aku suggest Colombia lah. Tapi yelah, it's expensive kan. Colombia expensive lah. And plus Colombia tu sebenarnya kalau aku pun suka Southern American sebab dia history power lah. But bukan Colombia lah. Kalau aku, I would rather go to Peru, Argentina, Venezuela. Kalau aku. But Colombia pun best juga. Dia pun a lot of good stuff juga kat sana. I mean banyak benda boleh buat ah. Cuma aku takut kalau kita pergi kat sana nanti kartel kat sana kacau tu je lah. But okay kot. Tak ada apa. Kita kena buat game pasal kartel lah ni kan. Tu memang gempak lah. Ada kita pergi sana hala satu game tu satu hari menjadi apa nama Mat tu dekat Narcos tu? Pablo Escobar. Yeah. Sehari sebagai Pablo Escobar. Okay. Itu aku excited sebab hadiah dia duit mesti banyak agak tu. Yes. Hadiah dia ialah satu pasukan bola sepak. Okay, negara yang kedua yang aku teringin juga sebenarnya, aku teringin nak pergi Croatia sebenarnya. Croatia, yes. Okay, sebelum kau jawab, kalau Croatia, aku suka Dubrovnik. Dekat Croatia, Dubrovnik. Dubrovnik. Sebab Dubrovnik diorang shoot ni Game of Thrones. King's Landing. Yes, boy. Yes. Itu gempak kalau pergi Croatia. Sebenarnya aku rasa mungkin ramai tak tahu sebenarnya. Orang macam mungkin tak pernah terfikir nak pergi Croatia kan. Tapi sebenarnya cost untuk pergi ke Croatia tu lebih kurang sama macam kau fly to New Zealand, betul kan? Betul. Flight tiket dalam 2,500. Aku rasa Croatia is the most visit country for Korean last year. Orang Korea sebab bukan pasal kebanyakan diorang punya drama Korea banyak shoot dekat Croatia. One of the big one diorang shoot dekat sana. So of course diorang macam but it's a beautiful country lah, betul-betul cantik. Gila babi. So okay lah. Mio punya line ni sebenarnya agak barai sikit lah. Ke? Lagging teruk lah? Tak lagging teruk, cuma Mio cakap ada macam cut sikit. Tetapi aku dengar semua sebab aku gempak kan. So okay. Itulah sebab hari ni memang ramai orang live on Instagram ke. Tapi itulah. Of course. Maybe next round aku akan tambah macam wifi booster ke, sebab ada juga aku ada tengok nak bagi lagi elok sikit kan. Tak, sebab kalau macam sekarang memang ada setengah macam dekat area kita memang ada setengah memang tengah teruk internet dekat area kita. Sebab tapi sebab aku pakai line sikit. So okay aku. Tapi ada time kalau line aku teruk But now kalau aku refer kat komputer, okay kau, no problem. Ya ke? Dekat phone aku. So kita dah jawab soalan yang kita bagi sendiri. So apa kata kita tengok soalan-soalan yang mungkin menarik perhatian, yang mungkin kita boleh bincangkan dan jawab kat sini. Kau cuba usah sikit soalan-soalan tu. Aku sebenarnya dah jumpa dah. So apa soalan kat sini? Okay. Ni daripada Azim AZYM FSL. Miohe, apa pandangan korang kalau kau minat muzik tapi kau sekolah lagi? Kau tak minat sangat belajar, so tak nak kena gak? Pandangan korang belajar dulu ke atau terus kejar je impian tu? Okay, aku rasa ni Mio boleh jawab lah. Okay. Aku rasa okay, betul-betul.
Anyway, aku pun sebenarnya sebelum aku start muzik ni, aku belajar kat college lah, belajar kat university and all. Jadi kalau kau cakap kau nak pursue muzik sebab kau minat, betul, memang bagus. Minat tu memang it's like a drive lah untuk kau jadi semangat untuk main muzik apa semua kan. Tapi personally aku akan advise untuk kau habiskan study lah. Because ilmu ni sebenarnya adalah satu benda yang amalan yang bukan saja menjadikan kau lebih menjadi orang yang lebih baik sebab kau ada banyak ilmu pengetahuan, kau boleh juga kongsikan ilmu pengetahuan kau, share balik untuk menjadikan satu macam negara kau lebih baik lah kan, sebab kau benda ni adalah untuk menjadikan kau lebih, yelah sebab ilmu ni important. Kita daripada dulu lagi, contohnya daripada Ibn Sina, zaman-zaman dulu Arab dulu kan pun dia orang ada ramai ilmuwan-ilmuwan yang menjadikan negara ke satu negara lebih maju. Kemajuan dalam negara itu adalah bergantung kepada ilmuwan-ilmuwan ni juga, sebab diorang yang melahirkan saintis. So ilmu ni important. Kau memang kadang ada kita rasa malas nak belajar ke apa. Aku faham bila kau kat sekolah dulu, kadang kau budak-budak sekolah ni dia tak sabar sangat nak pergi kerja. Dia tak sabar nak habiskan sekolah. Aku pun pernah rasa benda tu. Aku pernah rasa yang macam bila nak habis SPM ni kan. SPM ni macam gila boring siap, bila nak settle lah, asyik belajar, pergi sekolah pagi, balik petang, macam kena buat homework lagi. Lepas tu kalau tak buat homework, kena marah dengan cikgu. Lepas tu kadang-kadang kalau buat hal kat sekolah, kena rotan dengan cikgu disiplin semua kan. So macam, tapi bila kita dah start masuk alam kerjaya ni, kita faham yang sebenarnya ilmu tu sangatlah berharga. Sebab itu yang akan membezakan kita dengan orang yang tidak berilmu. Itu dia. Sebab ilmu ni akan dia important. Aku tahu kau akan malas, kau nak tak sabar nak main muzik, you know. Tapi apa kata jadi seorang pemuzik yang juga banyak ilmu? Betul tak? So sebab kita nak melahirkan pemuzik-pemuzik yang pandai juga. Kita tak naklah pemuzik yang macam tak ada education apa semua kan. Kita nak juga melahirkan pemuzik-pemuzik yang boleh macam inspire orang di luar sana untuk juga menjadi orang yang bijak pandai. Bijak pandai ni bagus sebenarnya. Aku rasa jangan rasa yang macam belajar ni benda yang tak elok. Kau kena buang mindset tu. Mindset tu tak elok lah sebenarnya. Kau kena belajar. At least kalau tiba kau main muzik, satu hari kau macam tak berjaya dalam muzik, kau masih boleh bekerja sebab kau ada sertifikat diploma ke kan. Ada sertifikat degree ke, master ke, at least kau boleh kerja balik. Sebab itulah, bagi aku itulah, itu aku punya pandangan lah kan. Nak elaborate panjang-panjang takut tak cukup masa pula nanti. Macam kau apa kau rasa? Aku rasa ideologi untuk jangan belajar main muzik tu is very wrong untuk aku lah. Sebab bila kita nak kejar impian, bila kita nak kejar cita-cita, especially if you want to become a musician, first of all you want people to hear your masterpiece. Kau punya, you know, benda-benda macam tu lah. But it all comes from a knowledge somewhere. Knowledge pasal music, knowledge pasal and when you are in the music industry, you need to know the business. When you need to know the business, sebab tu ilmu pengetahuan tu penting. Sama ada is a ilmu yang kau belajar kat sekolah, is a street knowledge, kau sampai university, it doesn't matter. But belajar as far as you can. Because melalui kita belajar, we will see orang lain. How people will react dekat apa yang kita nak buat. So bila kita nak inspire orang, macam aku tak tahu pasal orang lain lah. Kalau aku, orang yang aku idolkan tu is my hero. So if you are my hero, kau kena ada ciri-ciri sebagai seorang hero. Which is kalau aku nak kau pernah rasa apa yang aku rasa, aku boleh relate. And aku tahu yang kau punya, apa yang kau buat ni is an intelligent punya entertainment. Kalau macam kau macam sekadar buat lagu-lagu, of course banyak legend atau artis-artis luar yang memang
Yang pergi lama-lama sekolah lah, pun. yang tak Ha. sekolah pun. But market diorang besar, it's different. Market kita besar ni, so untuk kita penetrate, we need to be smart about it. And to be smart about it is by learning. And that is Betul. to stay in school. No? So, aku rasa kebanyakan orang dekat Malaysia, especially now, we are brainwashed by, kita cakap pasal benda ni minggu lepas, pasal influence. It's all about influencing. Kalau kau tengok orang tu tak ada sekolah, followers 1 million, cuba kau tengok apa yang dia letak dekat dalam Instagram tu, yang kau tengok tu, buat kau rasa apa? Buat kau rasa jadi pandai ke? Buat kau rasa kelakar? Kalau kelakar semua orang boleh buat. Lepas, and if you have education, macam kau cakap tadi lah, if anything happen to the industry or anything happen to you, you can still work. Ada masalah. And because why? Because you have knowledge, you have skill to actually do it. And you know how to do it. Ada masalah. Ramai je. Ada yang artis kita now is a pilot. And they prefer to become a pilot. Ada artis kita buka business and they prefer to have a business. But they know how to do it. Because why? Sebab diorang ada education. So, kalau nak jadi entertainer boleh. Ada masalah. Semua orang ada bakat. Aku faham. Semua orang ada genius, creativity masing-masing. But, kalau kau tak ada otak, tak guna tak. Contoh orang tak ada otak ialah senang je. Kalau wartawan interview, engkau jawab macam tai. Memang tak ada otak. Kau tak boleh cakap. Because otak engkau, you know, kau tak tahu apa yang kau cakap tu betul ke tak, apa impression orang pasal engkau. Benda-benda macam tu kau main kau tak kau. Cuba kau belajar jauh sikit. And kalau kau tengok, aku tak tahu lah Mio, tapi kalau kau tahu atau tidak, kebanyakan artis dekat Hollywood ataupun dekat mana-mana lah, memang diorang tak habis belajar, of course. But once they are somewhere, diorang sambung belajar bro. John Travolta, semua sambung belajar. Because at the end of the day, they know benda tu penting. And belajar ni bukan saja belajar macam, you know, business or whatever. Ada yang belajar pasal agama. You still belajar. Because penuhkan hidup kau dengan benda-benda macam tu lah. So, that is my advice. So, kalau ada budak-budak yang macam umur-umur macam ni sekolah, my advice is stay in school. Kau percayalah cakap aku, ada orang umur macam aku 36 atau umur macam Mio yang masih berharap kalaulah kita orang still umur korang, aku rasa kita orang akan stay in school and belajar betul-betul. Because real life is tough. Whether you're an artist, whether it's horrible bro. The real world kejam. So untuk tak kejam sangat, you need to be smarter lah. So in order to be smarter, is you need to study harder. Be smart. Itu nasihat saya lah. Assalamualaikum taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih kepada Ustaz Zahid Zainuddin. Kita harap dapat jawab soalan kau tadi, kawan tu yang nak sebab nak pursue music tapi cerita risau pasal pelajaran. Education is still number one okay? Yeah, of course. Alright. Next question. Okay, Mio pula lah Zaira cari tadi. Mio pula cari. Betul. Open question ni banyak ni. Ui, banyak betul ni. Okay, Mio kejap Mio ni lagi satu Mio Nama dia daripada Eli Sabal. Eli Sabal nama dia, okay. Apa dia nak? Eli Sabal. Alamak. Okay. Eli Sabal. Jangan Eli Sabal. Kau ni main-main lah. Okay, apa nama macam tu? Tak, nama dia Eli Sabal. Eli Sabal. Mana ada Sabal? Jadi okay, aku tak tahu macam mana Miohe boleh confident depan kamera. Weh, kau tahu tak? Nampak je macam confident dan sensor ni. Lutut aku meletar ni nak borak. Dia tak tahu. Tapi the best part, kelebihan Mio dan Zahir ni ialah kita dapat cover benda tu dengan sebijak-bijaknya. Tu pasal education is important. Kita boleh cover. Kan? So itulah. So sebenarnya untuk jadi confident ni depan kamera, if aku tak tahulah, but this is my logic Kalau macam benda-benda macam ni, you need to know what you talking about lah. Ya, betul lah. Which go back to kenapa kau kena pergi sekolah. So ilmu pengetahuan. So you know what you say. You know what to say. Kau tahu apa nak cakap. Kau tahu apa nak. That's how you be confident lah. Kalau kau nak confident banyak benda, kau kena tahu banyak benda. Habis cerita. Betul. Takkan kau nak suruh aku cakap dari segi membaca buku ke, tengok baca daripada internet ke, tak kisahlah. Tapi itulah, ilmu tu important. Baru jadi confident sikit nak borak. Kadang aku pun, bila aku tak tahu, aku akan baca lah, tengok Google apa cerita pasal yang ni semua kan. So kita
jangan ignorant lah, aku rasa macam tu. Betul, And then betul. another thing is kita kena banyak kali practice lah. Macam kalau kau nak terror, kau nak jadi rockstar ke apa, nak terror main gitar, kenalah selalu practice main gitar kat rumah kan. Mana boleh terus pandai kan, betul? So kita kena always practice sampai kita really close to being perfect. Tapi aku tahu kita tak boleh jadi perfect. Semua manusia ni tak perfect. Yang perfect hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. So Betul. kita cuba jadi the best form of human that we can become lah. Tu bagi aku. Betul. I mean, but dia tengoklah kau punya confidence tu, ilmu pengetahuan kau tu pasal apa. Kau janganlah suruh aku dengan cerita pasal ki. Dah susah lah. Apa yang kita tahu pasal ki. But kalau pasal kebanyakan, tapi sebenarnya kalau nak difikirkan balik, aku dengan Mio boleh cakap pasal semua benda. Sebab kita orang gift. Betul. Kau sembang je pasal apa-apa. Boleh lah bro, tak ada masalah lah. Kan? Okay. Sebenarnya itulah, sekarang ni information and knowledge is just one click away. Kau boleh tengok, kau boleh belajar. Dulu susah gila kot. Dulu kalau contohnya aku minat satu band ni kan, aku tak pun bukan minat lah, aku macam dengar satu lagu dekat radio ke, dia tak bagi tahu nama band tu ke apa, nama lagu, aku akan try, aku kan tak tahu pasal lagu tu lah. Aku tak tahu siapa penyanyi dia apa semua kan. Sekarang ni senang gila kot. Kau dah ada macam-macam application yang boleh macam detect siapa artis tu, apa nama dia punya app tu? Shazam. Shazam macam tu lah. So macam sekarang ni knowledge one click away je. So kenapa malas? Tak payah. Kita umur dah berapa, but we are still hungry for more. Aku still macam baca a lot of stuff. Macam banyak gila benda aku nak tahu. So, aku pelik kalau orang macam, kau tak teringin ke nak tahu apa benda yang kau rasa macam pelik? Kalau aku mesti macam, kenapa lah? Benda-benda tu kan. So, bila kau ada soalan macam tu, it's just a click away lah. Kau just buka phone, Google it, benda-benda macam tu lah. For me, it's very easy. Betul? Ni ada satu soalan ni. Zahir, bila nak terjun kolam akuatik lagi ni? Anipi dia panggil. Dia tanya, kau nak terjun kolam lagi ke? Tak nak. Takut. Aku takut tinggi. Ya ke? Tapi kalau alamak. Tak nak. Tak nak tu. Kan? Aku takut lah. Yang takut Okay. Banyak soalan lah. Soalan yang pandai sikit guys. Amir, blood flavoured ice cream. Dia punya nama. Blood flavoured ice cream. Kalau ada peluang Mio nak main kat music festival, apa and kat mana? Kalau Zain nak pergi music festival, mana and siapa yang perform? So ada satu soalan untuk kau, satu soalan untuk aku. Soalan untuk kau, kalau ada peluang Mio nak main kat music festival, apa and kat mana? Okay. Music festival aku yelah, kita kalau boleh nak main as a performer, as a musician yang memang main music kan, kita of course kita nak pergi perform dekat stage yang paling prestigious lah macam tu kan. So macam aku suka tengok festival, tapi aku tak pernah pergi. Aku suka tengok macam festival dekat Reading Festival, Glastonbury, and then ada macam South lagi, apa lagi? Coachella kan, teringin lah nak main festival-festival macam tu. Kalau ada rezeki, yelah, memang aku akan pergi lah. Aku takkan fikir dua kali lah. Kalau dapat invitation, memang aku akan terus pergi perform lah kat sana kan. Tapi itulah, rezeki tak sampai lagi. Tapi aku nak share sikit lah. Macam dulu sebelum aku start buat band Ocintaku tu pun, aku sebenarnya dulu aku pergi festival Rock the World. Kalau korang tahu lah, festival Rock the World ni kan, dia dah festival dah sekarang tak tahu dah berapa, Rock the World ke berapa dah. Last kali aku rasa maybe Rock the World 19 ke 18. Entahlah, aku dah tak ingat dah. So masa aku college ke apa dulu kan, aku pernah lah pergi Rock the World yang awal-awal tu, Rock the World 3, Rock the World 4 yang tu aku start pergi lah. So bila aku pergi Rock the World Festival, aku macam one day aku nak main lah dekat stage Rock the World lah. Aku macam gempak gila. Masa tu aku tengok band Flop Poppy, dia nyanyi lagu Cintaku kan. Andy Flop Poppy masa tu. Aku cakap gila lah. Aku memang
kau memang rockstar. Aku tengok OAG, aku tengok Radhi perform, macam ui, gempak gila. Masa tu banyak juga band-band lama yang memang menerajui local scene kita, macam Love Me Butch, ada Coffin Cancer, you know, Abang Aru kan. So aku tanamkan niat untuk main dekat Rock Duel masa tu kan, daripada dulu lah, daripada college kan. And then aku start buat band lah. That's why aku inspired untuk buat band Oh Cintaku, sebab aku, bagi aku macam one day aku buat band ni, Cintaku ni, one day aku nak Oh Cintaku main kat Rock Duel. Tak dapat stage kecil pun, tak dapat stage main stage kan, dapat stage yang kecil-kecil pun aku dah bersyukur lah. So aku cuba lah. Aku cuba. Aku start buat album untuk Oh Cintaku apa semua kan. 2007 kita orang first buat Oh Cintaku first album, Heartbreak Rich Was Never This Arrogant. Kalau korang tak pernah dengar album Oh Cintaku yang pertama tu, korang boleh tengok kat Spotify, ada semua lagu ada. So masa aku buat album tu, masa tahun tu juga aku dah start hantar application lah. Aku macam hantar, masa tu yang buat Rock Duel ni Fat Boys tau. Fat Boys dia, Jason Low, lepas tu ada geng-geng Disagree, band Disagree kan. Betul. Yang suara macam Pearl Jam tak Pearl Jam sangat tu kan. Yes, aku ingat. So, aku macam apply lah, aku macam macam mana nak main ni kan, tolong lah bagilah peluang dekat Oh Cintaku main kat Rock Duel kan. Teringin gila lah, dapat stage yang parauk pun tak kisah kan, stage yang kurang orang dengar pun tak apa. Sebab diorang ada buat macam 2 stage, 3 stage macam tu kan. So aku, kalau kau nak tahu lah kan, sebenarnya sejak aku buat Oh Cintaku 2007, aku tunggu sampai Rock Duel 2012 baru Oh Cintaku dijemput main. So kau bayangkan, sebenarnya aku buat band, aku tunggu sampai 5 tahun. 5 tahun Sekejap 2007, yelah 5 tahun baru aku dapat main Rock Duel. So aku macam rasa, aku rasa sedih lah bila dapat tahu macam band-band muda sekarang ni yang macam baru buat band macam 6 bulan setahun, tapi dah macam kecoh, macam alah siap-siap band sama je main ke Rock Duel kan. Kau tak tahu dulu struggle lagi barai kot. Macam aku personally tunggu 5 tahun buat 2 album, tak dapat main Rock Duel kan. Sampai after 5 years baru tiba dia orang bagi aku main Rock Duel. Itu pun dia orang bagi Oh Cintaku main dekat stage yang kecil, noisy stage. Tapi bagi aku masa tu aku dah bersyukur gila lah. Dapat platform tu aku dah bersyukur kan. So from there aku keep on like active gigging around Malaysia. Aku main, aku perform non-stop, aku tour je sampai daripada noisy stage, and then the following year tu dijemput lagi aku main main stage. And then after that for the next 5 years sampai 2017 Oh Cintaku main main stage je kan. So bagi aku usaha tu penting lah. Macam kau tak boleh macam minta semua benda, kau takkan dapat semua benda senang-senang lah. Kita kena work hard kan. Tak, bukan. Aku faham itu sebab but kau tak boleh bandingkan kau punya sacrifice dengan budak-budak sekarang punya sacrifice ni. Diorang, even though diorang punya band baru 5-6 bulan, but they have the medium to actually market it. Faham tak? Ada Instagram, ada macam-macam. 2007 kita ada apa bro? Wah, MySpace. Aku di 2011 baru pakai BlackBerry bang. Gila. Sama sih. Aku sebab I can never afford it before. So now it's very different. But it's okay kalau diorang baru-baru ni nak fikir macam tu. Never mind. Kau pergi perform. Then kau tahu kenapa kau still tak boleh main, kenapa band yang sama dipanggil berturut-turut. Sebab because band berpanggil berturut ni dia dah ada dia punya basic kan. So why don't you be humble? Dream big tak apa, but work. So orang boleh nampak, kau punya fan boleh nampak. Kau tengok dulu aku support 5 orang je dengan band ni tu. Sekarang band ni main stage lah bangang. That's right. Macam tu kan. Relax lah. Pasal Oh Cintaku lepas 2017 tu, 2018 tu ada lagi Rock Duel. Oh Cintaku tak main dah. Sebab bagi aku macam kita dah main straight for 2012, 13, 14, 15, 16. Kita orang main sampai 17 lah. Sampai 17. Maknanya 6 tahun berturut-turut kita orang main Rock Duel je. So aku rasa macam it's about time lah. Lagipun memang banyak band-band baru yang lahir dari masa tu kan, masa like for the last 3-4 years kan, banyak gila band-band baru bercambah macam cendawan kot. So macam it's good to give them opportunity and
peluang lah untuk macam showcase dia talent kan. Tapi sayang lah sekarang ni Rock 2 dah tak ada. So aku rasa dah 2 tahun tak ada Rock 2 kan. So macam itulah, itu antara satu yang tu lah. Aku rasa aku tahu kenapa banyak macam band baru-baru macam sekarang dah banyak. Even like 2019 macam banyak gila band baru-baru. Even kadang-kadang kalau macam aku tak baca keep up sangat. So aku banyak tengok dekat Tapau, aku tengok update-update lah. But untuk aku it's not impossible untuk band-band baru ni to go as big as whatever band there is now dekat Malaysia. Sebab Cintaku tak best, still boleh main main stage. Benda-benda macam tu lah. Itu dia. So it's all about macam mana orang terima kita. If they see us, kalau kita jujur with our music, if kita, kita punya creativity sedap dengar di hulu-hulu telinga ni, then okay lah. I mean like, but in order for you to do that, kau nak kena market your band lah. Habis cerita. As long as orang kenal, then okay. Tapi kalau kita go back dekat soalan tadi, Mio, kalau baca aku teringin sangat nak pergi Primavera. Kat mana? Primavera, dekat dekat Spain. Primavera. Primavera Sound Festival. Aku teringin sangat nak pergi. Porke bukan Portugis ke? Spanish kan? Porke. Kenapa kau nak pergi Primavera tu? What is so special about that festival? Okay. Sabar. Biar aku Google sekejap. Kejap 2 minit je. Okay. For Primavera 2020, diorang sepatutnya buat 3 hingga 7 Jun. Okay. Line up Primavera. Ada The Stroke, Lana Del Rey, Tyler the Creator. Aku suka music festival yang macam dia campur-campur. Dia tak macam rock sangat, dia tak macam hip hop sangat, dia tak macam EDM sangat. Everything ada, so it caters to everyone. Yeah. Macam Tapau Festival lah. Tapau Festival. Exactly. Sama je. Macam semua Tapau ada kat satu platform. Sebab tu nama dia Tapau. Dia Tapau everything, bro. Sebab tu aku suka. Tapau everything. Lepas tu shout out to Tapau TV for doing a great work and for contributing a lot to this to our local scene kan. Korang yang power lah. Aku respect lah Tapau TV. But of course kalau kau tanya orang Malaysia, memang nak Coachella, memang nak Woodstock, memang nak big day out dan macam tu lah. But aku memang daripada dulu aku teringin sangat nak pergi Primavera. Daripada dulu lah. Tapi this year memang dia buat dekat Barcelona. Tapi aku rasa dia memang buat dekat Barcelona pun. Dia tak pernah buat dekat lain. Betul, ada lagi satu festival yang aku rasa kalau aku ada peluang aku nak pergi lah. Ada satu festival ni, Burning Man. Kau tahu ke? Burning Man, yes. Dekat US. Itu gempak agak kan. Dia macam Burning Man, aku ada seorang je member pernah pergi. Oh ya? Itu power sial. Aku cakap gempak gila. Dia memang dia combination of ada art semua kan. Dia orang architecture. Aku cakap gempak gila ni. Macam something different lah. Dia dekat desert kot. Macam padang pasir dia bina. Ada bentuk bentuk anjing lah, monster lah apa. Lepas tu mana artwork yang paling gempak tu at the end of the festival dia akan bakar. That's why they call it Burning Man Festival kan. So aku macam itu power. And siapa yang pergi je boleh nampak dapat experience the whole architecture yang ada kat situ. Lepas tu siapa yang pergi je dapat tengok sebab at the end of the day dia akan bakar kan. So macam dah tak ada lah lepas tu. So aku rasa itu idea tu. Burning Man power. Tapi untuk orang-orang yang tengok live ni kita bukan tak nak cakap pasal festival yang ada dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Thailand, dekat yang dekat kita, bukan tak nak cakap. Aku dah pergi hampir semua. So aku nak cakap macam mana? Aku dah pergi. So kau tanya aku aku tak pernah pergi. So kena cakap yang jauh. Yang kebanyakan dekat Malaysia, Indonesia, dekat Thailand, kebanyakannya aku rasa Mio pun dah pergi, aku pun dah pergi. Which is gempak sama je. Aku pernah tengok Oasis kot dekat Bangkok. Gila Mio. Benda-benda macam tu lah. So cuma kalau diberi peluang, aku nak gak tengok Chance the Rapper ke kan. Aku nak gak tengok Radiohead. Benda macam tu lah. Aku teringin lah. But tengok ada rezeki boleh lah tengok kan. Tapi tu aku rasa macam
sejak COVID ni kan, COVID-19 punya situasi yang memang affecting the whole world. Semua orang affected by this kan. Aku rasa memang dia akan ada perubahan yang agak dahsyat jugalah dari segi events and festival kan. Sebab yelah, festival kan orang ramai-ramai, macam boleh terdedah kepada virus ni kan. So aku tak tahu lagi the future of events in the world ni kan. Macam sekarang ni banyak macam try buat live je lah kan. Live Aku semalam aku borak dengan my dear friend lah dekat US. So dia memang in entertainment. He's an actor dekat US lah. Dia semalam dia call aku, kita borak lah dekat sejam semalam. Cerita pasal how bad it is dekat sana. Dekat sana, even kau like A-list actor dekat Hollywood, kau tak kerja bro. There's nothing you can do. All the promotional, all movie dah siap, semua stop. Diorang tak boleh nak tunjuk pun, because kalau diorang tunjuk, people won't go to the cinema. Orang tak nak tengok. Diorang tak boleh buat marketing, nothing. So aku punya member tu sebenarnya dia ada feature film akan keluar sepatutnya this year. Dah shoot everything dah. Tak boleh, tapi tak nak keluar. So dia tak kat rumah bro. Memang tak boleh buat apa. So aku tanya dia, so apa yang kau buat sekarang? Dia cakap aku dia main game. Tak ada mana buat. Now dekat state is very scary. Sekarang dekat state. Even dekat sana, dia memang aku beritahu semalam, diorang punya border mungkin 2 tahun tutup untuk orang luar masuk. So kita pun kita tak tahu border kita bila nak buka kan. So it affected business kat belah kita juga, which is kita pun banyak je orang yang memang business dekat Thailand, dekat Indonesia, dekat Singapura, tapi tak boleh buat. So dia tu di-effect semua orang. Bila aku borak dengan dia lama tu, dia macam bagi aku a new light yang sebenarnya benda ni betul-betul scary lah. Kalau kita pandang dari segi ekonomi lah. Macam kat orang Malaysia, which aku hari 2 hari lepas aku cakap, Mia, aku ada benda aku nak cakap dekat apa dia? borak tu. Yang pasal kerja dekat Malaysia harus diberi kepada orang Malaysia saja. So kerajaan cakap apa-apa kerja yang dekat Malaysia sekarang kita akan fokus kepada orang Malaysia saja, termasuk dari sektor pembinaan, daripada sektor apa-apalah. Sebab as we know, kebanyakan kerja ni kita outsource kepada orang daripada negara luar, daripada orang Bangladesh, daripada orang Indonesia, daripada mana-mana lah orang yang datang kat sini nak bekerja, kan. So kalau engkau Mio, apa pandangan kau pasal apa yang kerajaan cakap tu? Okay. First thing kita orang Malaysia ni tak semua yang appreciate kerja-kerja yang orang panggil kerja-kerja kuli ni lah. Macam tu kan. Orang panggil. Macam buat construction. Macam-macam lah pekerjaan-pekerjaan ni. So obviously orang-orang daripada negara-negara yang fourth world country yang memang daif, diorang nak a better life for their family kan. So diorang sanggup keluar negara, migrate to another country, cari peluang pekerjaan yang for a better life. Sebab negara diorang mungkin sangat daif, ada yang mungkin dalam peperangan obviously, ataupun ditindas kan because of being a minority. So memang diorang akan cuba cari alternatif lain. And since Malaysia ni pun tak ramai yang suka untuk ambil kerja-kerja macam tu, obviously kita masih kena gerak, betul tak? Macam construction mesti kena gerak sebab kita nak maju, tapi kita tak nak buat kerja tu. So memang it's okay to get macam orang daripada Bangladesh, Nepal untuk kerja kat sini, sebab diorang tak kisah, dia tak komplain kerja apa pun dia orang buat. Satu hari tu ada pekerja orang Nepal lah kat Kampung Pandan ni kan. Aku tengok pagi-pagi dia akan datang, kayuh basikal 3 roda tu dia akan ambil semua kotak-kotak, plastik-plastik, dia nak hantar untuk recycle. Lepas tu petang macam tu dah settle ambil recycle punya benda-benda ni, dah hantar, dapat upah sikit, dia akan buat kerja lain pula, macam apa-apa sajalah yang tolong-tolong cuci kereta kan, banyak kedai cuci kereta kat Kampung Pandan ni kan.
banyak pekerja dia Rohingya, orang Nepal, orang Bangladesh. Lepas tu dah habis kerja tu, diorang kan malam diorang akan ambil shift malam, kerja jadi security guard pula. Kerja jaga depan bank ke, tak pun jaga apartment ke, guard house mana-mana. So diorang ni yang rajin. Maksud aku bukannya orang Malaysia ni tak rajin, tapi kita ni sebab kita pampered lah. Aku rasa kita pampered. Kita macam tak rasa benda tu cool. Macam kita tak nak kerja macam tu, nak cari a better one. Tapi bukan malas, tapi itulah macam memilih sangat lah. Sebab kita ada that privilege kot aku rasa. So bila kita ada privilege, orang bila ada privilege, dia ada sombong sikit lah. Dia sombong sikit. Tapi at the same time, bukan salah rakyat Malaysia 100%. Macam bagi aku, pihak kerajaan juga perlulah ada SOP untuk control this kind of like macam menerima pekerja-pekerja luar, pekerja-pekerja asing. Dia kena ada SOP untuk control that lah. Dia macam tak boleh lah macam dia humban semua kat dalam ni. Dia kena make sure jaga juga dari segi apa orang panggil benda tu, dia punya kehidupan lah juga kan. Macam kena proper lah. Macam tak adalah benda tu ambil sambil lewa, lepas tu bila kau nak tendang, kau tendang je sambil lewa kan. Macam tu. Sekarang ni bila dah nampak dah peluang pekerjaan tu agak macam tak banyak, sekarang ni baru kecoh kan. So macam aku harap aku jawab soalan kau ni kan. Itu pandangan aku lah. Aku tak ada reason, aku tak ada maksud nak attack siapa-siapa, tapi ni macam this is from what I have observed lah for the past few years kan. Aku faham sebab dia kalau macam untuk aku tenaga luar semua negara ada. Termasuk negara yang 800 kali lagi maju daripada Malaysia pun, diorang still memerlukan pekerja daripada negara luar. It doesn't matter pasal gaji, dia sebab it's all about skill, it's all about apa yang kita tahu dan apa yang kita boleh buat untuk aku lah. Okay. So aku sebenarnya benda ni aku rasa government salah dan orang Malaysia pun ada yang salah juga. Aku rasa lah benda ni. Sebab contoh hari tu masa PKPD dekat Pasar Borong Selayang, so obviously Pasar Borong Selayang ni memang dipenuhi dengan warga-warga asing. Orang Bangladesh, orang Rohingya, memang ramai. Sebab, I mean face the fact, orang Malaysia ni, siapa nak kerja pasar bang? Diorang, bos Melayu, bos Cina, tapi yang kerja semua orang Bangladesh dengan Rohingya. Okay, tu satu. Lepas tu, during PKP ni, semua orang bising. Tak ada kerja, sebab ada ramai yang kena buang, gaji potong setengah. Lepas tu kau tak buat apa-apa pun kat rumah. Kau duduk bongok lah sebenarnya. Tak menjana pendapatan untuk diri sendiri. Ya, okay. Well, aku pun lah, sama lah. Fine, whatever. Lepas tu, Majlis Perbandaran Selayang tu, kalau tak silap aku, buka siapa yang nak kerja dekat Pasar Borong tu, sehari dia bagi 70 ke 80 ringgit. Kerja daripada pukul 4 pagi sampai 10 pagi, setiap hari. Okay. Sebenarnya kalau kau tanya aku 70-80 ringgit tu banyak if you work every day. And dia bukan long hours. Kejap je kau kerja 4 pagi sampai 10 pagi. Bekerja tu mungkin berat, mungkin. Tapi aku rasa payment tu sama je dengan sektor pembinaan. Sektor pembinaan kalau kau buruh pun lebih kurang harga tu juga. Betul. So kalau kau tak boleh nak bandingkan toke dengan kuli. Kuli memang gaji kecil. Sebab engkau bongok, sebab tu kau tak dapat gaji besar. So kau berpadalah dengan gaji yang kecil. So bila benda tu post keluar, so ramailah orang Malaysia yang ni apa, takkan nak kerja RM70, RM80 sekali kan, memang macam tu kan. Lepas tu kau komplain dekat bantuan prihatin dekat Air Lestari kenapa lambat keluar. Kau nampak tak benda tu? Sebab apa? Sebab kau tak boleh nasi berumah. Aku rasa privilege. Aku rasa privilege tu lah. Masalah dia. Itu masalah orang Malaysia lah. Sebab bila kerajaan cakap benda tu, aku first kali cakap memang tak kelakar tu. Sebab orang Malaysia takkan buat benda ni. Kalau orang Malaysia masuk sektor pembinaan, contoh, orang Malaysia yang sekarang kita dekat Kampung Pandan ni paling ketara is MRT punya projek dengan Silk Highway. Sungai Besi, Kuala Lumpur, I don't know. Punya highway tu kan, gila habis. So most untuk orang yang kerja kat situ, semua warga asing, semua. Kau tahu apa problem tak kalau orang Malaysia yang ganti kerja tu?
kau rasa apa one of the big problem? Aku rasa Nah. soalan ni soalan memang boleh kena Tak. kecam ni. Never. Aku jawab. Okey, jawab. Apa number one, dia perlukan seorang je. Lancar, apa nak kerja 8 hari ni, kau bayar aku RM20 kau sehari. Tu first. Seorang je. So seorang ni cakap dengan lagi seorang, yang lagi seorang ni pun bongok. Betul lah bro. Betul lah. Kita kerja macam bangang. Okay, fine. Cukup 20 orang fikir macam tu. First kali yang ada, yang orang asing tak boleh buat, tapi kita sebagai orang Malaysia boleh buat, apa dia? Union. Bila dah ada union tu, engkau rasa bila siap projek-projek kat mana ni? Senang je. Betul. Sebab kita kena face the fact orang Malaysia ni pandai yang memandai. Memandai-mandai. Kau faham tak? It's okay. Aku faham. Kalau kau offer kat aku pun, bila aku okay, offer kat siapa lah, kau ada degree, siapa-siapa, kau ada degree, you have a very good background, engkau kerja rajin, bla bla, but situation tak membenarkan kau bekerja. Situasi sekarang tak kasih kau kerja. Kau tak boleh kerja and kau tak ada duit. Apa kau nak buat? Kerja je lah. Betul tak? Kau cerita apa? Sekarang ni aku cakap bukan dari segi sebagai hidup kita ni moden atau tidak. Aku cakap dari berbagai faktor lah. Satu, sebab kita negara moden. Bila kau fikir negara moden, takkan kita nak bayar ni. Hello, engkau pergi Jepun, kau tengok ada orang luar tak kerja. Semua benda ni. Tak ada pun. Orang Jepun yang buat bangunan. Orang Jepun yang buat dia punya saluran tai. Orang Jepun kutip sampah. Orang luar boleh kerja. Cuba kau tanya orang yang kerja tu, senang ke tak nak apply orang luar kerja tu? Susah. Tak ada. So benda-benda macam tu lah. Lagi satu, bila kau berkira dengan pendapatan harian kau tak makan. Bila kau tak makan, macam mana kau nak sembahyang kat Tuhan? Kau tak sihat. Nampak? Segala faktor moden, agama. So bila kau memilih, then it's very hard. Lepas tu, aku rasa mungkin, yelah, sebab rasa privilege. Lepas tu, contohnya paling dekat macam artis-artis lah kan. Dia dah ada privilege being orang suap makan sponsor apa semua kan dapat kan. So bila dah jadi susah macam ni, dah tak boleh nak shooting, tak boleh nak apa-apa semua, minta bantuan lah. Sebab nak buat kerja-kerja macam tu, alah, tak cool pula kan. Tu lah mentality dia. Tak, dia lepas tu aku of course aku pernah borak dengan benda ni dengan kawan aku. Sebelum aku bagi kau hari tu, aku dah pernah borak dengan aku. Diorang cakap pasal perbezaan mata wang. Diorang datang negara kita sebab mata wang kita besar. Sebab tu diorang datang negara kita. So the same fact yang orang negara kita pergi Australia. The same thing orang negara kita pergi Doha, pergi Qatar, pergi negara Arab untuk bekerja sebagai orang luar. Sekarang ni, kalau kita ikut sekarang ni, boleh ke kau pergi sana kerja? Sebab kita cakap pasal sekarang ni kan, situasi negara kita yang sekarang ni, boleh ke kau pergi sana kerja? Tak boleh. So kau duduk rumah, panas, buka aircon, bil elektrik. Nak tengok live ni nak kena ada prepaid, nak kena bayar bil, nak kena bayar Unify. Ya. Lepas tu nak tengok Netflix. Duit tak ada, sebab apa? Sebab tak ada kerja. Kenapa tak ada kerja? Tak boleh sebab nak kerja pasar gaji murah. Bodoh tak? Kau kerja je boleh. Sebab benda ni kalau itu paling bodoh lah. Aku rasa kalau siapa yang tengok ni, tapi kau antara orang-orang yang komplain juga, tak dapat bantuan apa semua, tapi kau sendiri tak make the effort, aku rasa korang memang bodoh. Dan aku harap benda ni besok jangan bodoh lagi lah. Macam try to make a difference lah. Simpan sikit bodoh tu. Lain kali boleh guna. Kita tak tahu ada penyakit apa lagi nak datang. So kita boleh guna bodoh tu pula next time. Kalau kau guna bodoh tu semua serentak sekarang, what a waste of time. Betul tak? Tapi but aku pun tak salahkan orang Malaysia juga. Sebahagian dia aku rasa ada salah government kita juga. Aku rasa. Sebab bila government kita nak ship balik semua pekerja ni balik because of COVID, bagi aku dia tak fair. Apa yang aku rasa apa yang aku fikir kerajaan patut buat, kerajaan tengah buat sekarang, which is setiap pekerja asing kena pergi buat test untuk COVID.
Betul tak? So kalau kau positif lah, kalau kau negatif lah. So siapa beri peluang siapa nak balik, tapi siapa yang still ada permit, let them stay. Because most of these people yang daripada luar negara, permit dia orang beli bro. And they pay yearly. It's expensive. So, bila kau nak cancel permit, hantar dia orang balik, kita bukan orang baik-baik. Tu rezeki dia orang, cari makan dekat negara kita. Cuba anak engkau decide, anak menteri-menteri ni lah, aku tak tahu siapa, aku main cakap je contoh. Anak dia orang decide untuk aku tak nak guna duit bapak aku nak pakai duit aku sendiri, so aku nak pergi Australia petik apple. Let's say contoh. Lepas tu Australia kena COVID-19. Anak dia ni ada permit kat sana. Tapi disebabkan dia hantar orang balik, so anak dia kena duduk dekat detention center sampai boleh balik Malaysia. Kau rasa anak kau duduk dekat detention center kau happy lah? Memang tak. Kan? Memang tak, betul-betul. So kalau jika dia nak hantar penduduk tanpa izin, aku agree. Tanpa izin Tapi kalau dia dengan izin, ada permit, I disagree. Sebab kita kena face the fact yang orang Malaysia tak suka simpan troli lepas shopping. Siapa nak kemas troli? Engkau nak kerja memang tak lah bro. Tak boleh. Orang-orang Malaysia, muda kat Malaysia, aku tahu dah. Diorang tolak troli, kalau diorang kerja tak troli tu, mask, topi semua, make sure orang tak kenal. Market bro, hilang nanti. Betul. So, let them do it. Biar diorang ni buat. At least tak bersepah. Kereta aku tak bercalar kena troli. Benda-benda macam tu lah. Untuk aku. So, mungkin aku salah, mungkin aku betul. Tapi, aku rasa it's not fair lah. And aku rasa kita tak patut bekerja lah. Rezeki is rezeki. Doesn't matter how big it is. Betul. Especially time-time sempit ni lah. Kena ada banyak kesedaran diri. Erwin Dawson. Pelakon kot. Erwin Dawson. Banyak gila drama TV3 Astro. Bro, bawa Food Panda bro. Relax lah. Kelangsungan hidup. Engkau nak ke tak nak, engkau kena buat. Kau bukan special bro. Engkau siapa dekat mata masyarakat? Kan? Yang kau nak berkira sangat, ni gaji rendah. Kau siapa? Rakyat tak pandang kau, Tuhan pandang kau tak? Tak dia punya. So jangan berkira, kerja je. Buat something. Betul tak? Aku marah ni, marah. Tak. Semua kena play their role lah. Bukan saja kita sebab kita rakyat Malaysia, sebab kita ni kita daripada observation kita je pun. Macam kau cakap juga, government pun kena take initiative. Macam it's so obvious of the, how you say, corruption. Aku berani to say this because it's real kan, macam benda ni. So macam kita sebenarnya play our role untuk macam membanteras benda ni kan. So kena sama-sama berusaha lah. Macam kita tak nak jadi orang yang asyik. We can't be complainer forever lah kan. Kita kena walk the talk. Macam tu orang cakap. Salah satu benda yang government actually boleh buat yang untuk orang Malaysia kerja, orang Malaysia suka kerja macam ni, ialah bagi naik taraf gaji benda-benda macam ni. Bagi dia sama level, all industry. So kita boleh fight dengan negara luar. So orang, bila kau pergi Jepun, aku tak rasa dia bayar RM80 sehari untuk kerja construction. I think they pay more. So kalau kita diberi gaji, kalau kerajaan letak satu set gaji pembayaran untuk orang kerja-kerja macam ni, I bet semua orang boleh kerja. Tak ada masalah. Betul. Kena ada garis panduan yang dan semua orang kena follow jugalah. Macam, sebab aku faham ada juga businesses lah yang memang take advantage of their workers, you know, like macam dia tak jaga betul-betul lah. Aku rasa benda tu pun salah juga. And kita kena sama-sama menyuarakan benda ni, dan sampai dia jadi, kita tak boleh macam complain kat sini je, lepas tu tak take initiative kan. Bagi aku macam itulah sebenarnya, kena ada, macam kau cakap, we have to set satu standard yang memang supaya semua tu jadi fair lah kan. Kalau tak fair pun at least
cuba sedaya upaya lah to be as fair as you can. Ini untuk kepada businessman juga kan, betul tak? So kalau aku just rasa kalau kita jadi kalau kita nak jadi seorang rakyat Malaysia yang bagus, kita kena suarakan pendapat kita lah. So orang boleh dengar. So bila orang boleh dengar, then it doesn't matter kita salah atau tak, jadi orang tahu pendirian kita, itu je. Kalau kita tak suka, cakap tak suka, bro. Bukannya kita nak bantai government kita. We are also like, you know, kita macam nak, we want to make the country a better place lah kan. After all we've been through kan. Macam benda-benda masalah yang dilalui, corruption lah, ni ambil makan duit rakyat lah, apa stuff like that. You know, like benda tu terkesan kan. So we all want to work towards a better nation, a better future, especially it's for our children kot. Macam aku sedih lah sebenarnya bila kau bincang masa benda ni, aku macam fuck, kita sebenarnya we can go on forever kot kalau kita bincang masa benda ni. Shit man. Goes back to every sector benda ni. But sebenarnya orang Malaysia kena betul-betul ingat satu benda tau. Kerajaan ialah lantikan rakyat. Itu kita kena ingat betul. Wakil rakyat for a fucking reason. Okay. So kalau aku lantik engkau sebagai pemimpin, tapi engkau tak menyenangkan aku, then why the fuck did I vote for you in the first place? Sedang je. Betul. Nah, sebab aku ingat engkau boleh bela orang-orang macam kita. Engkau tak payah bela orang yang memang dah berpendapatan atasan. Ni orang macam aku ni. Orang apa benda tu? Aku rasa undek lah. Sebab orang-orang yang dekat atas ni, they are well off. Jangan risau. Lepas tu, disebabkan orang-orang atasan ni, kita kat bawah ni macam ditindas tau. So sekarang just nak jadi better, so we can become a better Malaysian, so Malaysia can be a better country. So then aku tengok anak-anak menteri ni yang macam yang abuse the whatever privilege they are having kan. Macam sebab kau anak menteri, kau boleh lepas. Aku rasa macam benda tu kau benda macam tu lah. But aku tak rasa benda ni jadi kat Malaysia je. Aku rasa benda ni jadi dekat It's just that kalau kita boleh be different dan kita boleh tunjuk dekat negara luar, Malaysia boleh buat benda macam ni and we still succeed, we still success. Kenapa diorang tak boleh buat? Sebab kalau aku tak tahu lah. Okay, sebagai kata-kata akhir untuk topik ni, bukan untuk live ni, untuk topik ni. Kita nak habiskan topik ni. Kalau korang ada time, korang cari dekat internet, nama dia cerita pasal ubat. Dia cerita pasal insurans. SICO, SICKO. Korang pergi cari dekat internet. Dia punya menteri dekat UK, one of menteri dekat UK, dia bagi tahu betapa takutnya kerajaan dengan rakyat. Betapa takutnya kerajaan diorang dengan rakyat. Diorang nak tinggi suara dan takut dengan rakyat. Because rakyat dictate. Sebab tu kat UK, menteri tukar macam tukar baju bro. Kau janji kau nak buat, kau tak buat. Oh tak, bukan aku tak nak buat. Aku dah minta dekat kerajaan pusat. Kerajaan pusat tak bagi. Dan kau bukan wakil sesuai lah. Tu lah. Ini menteri kita duk mencarut-carut. Aku macam, ya Allah. Bukan menteri wakil rakyat. Engkau pilih wakil rakyat engkau macam tu. Engkau rakyat yang pilih dia tu. Engkau macam mana pula? Macam tu lah. Untuk aku lah. But aku mungkin salah. Orang ada pandangan lain. Tapi aku rasa aku ada fikir lah, bila kita borak-borak macam ni kan, Mio, kau jangan sembang lebih-lebih sangat benda ni, nanti dia orang tutup pintu rezeki kau. Tapi aku rasa kita tak boleh takut forever macam tu lah. Because kita nak benda ni supaya memperbaiki kesilapan kita semua lah. So macam sebagai contohlah, sebagai seorang artis lah, orang cakap kau artis kau diam-diam lah, kau jangan cerita politik lah. Tapi bagi aku, bila kau politician, bila nak ada undi pilihan raya, kau panggil artis juga untuk promote kau punya benda-benda tu. Habis tu bila artis cuba suarakan pendapat, kau cakap kau diam-diam lah, kau buat lagu diam-diam, kau tak payah masuk campur politik. Aku cakap kimak kau ni kan, mana boleh macam ni kan. Kau dengar cakap kita orang ke? Kau ingat kau pandai sangat ke apa? Betul tak? Aku geram macam dia because politik ni aku rasa kesilapan
kesilapan banyak orang, aku rasa lah. Sebab aku bukan politician. Aku rasa kesilapan semua orang, dia mempolitikkan politik dalam semua benda. Dalam agama kau mempolitikkan politik. Dekat makanan untuk orang susah. Duit zakat kau guna politik. Nak buat sekolah guna politik. Nak buat masjid guna politik. It's very hard. Sebab benda tu is necessity untuk orang-orang negara Malaysia. Like I said, kita nak jadi orang Malaysia lebih bagus, so negara Malaysia boleh jadi lagi bagus. Tapi kalau kau menghalang benda-benda ni, then how can we be greater? Benda-benda macam tu lah. But aku, diorang mesti ada reason. But untuk orang yang backup politik, untuk aku lah, nak marah-marah orang, lagi sekali, aku bagi tahu dekat kita semua, aku beritahu, aku ingatkan, diorang ni lantikan rakyat. Senang. Kita lantik dia. You got nothing to say to me, bro. Senang. Kalau kau babi, aku memang takkan vote kau. Senang habis cerita. Satu vote pun is very important. Tapi kalau kau still macam nak, you know, if you still nak buat salah, then kau buatlah salah, it's okay lah. But sooner or later, then everyone will know. Then everyone will know, then it's gonna be very bad lah. Itu yang aku rasa. Aku mungkin salah. Aku just harapkan semua orang akan lebih berani untuk menyuarakan pendapat. Bukan kita nak, kita just want a better nation je. Macam aku cakap tadi. Betul. Berani suarakan pendapat. Especially orang-orang yang ada big influence ni dalam the scene kan. Macam korang, bagi aku macam as an artist friend lah. Aku pun sebagai seorang pemuzik juga kan. Aku pun cek makan sama-sama macam korang juga. Aku harap benda ni kita sama-sama stand up lah. Bukan macam kalau bila diorang bagi duit, lepas tu kau just buat je semua kan, follow je kan. Macam bagi aku benda tu kita kena ada prinsip juga dalam hidup ni kan. Macam bukannya semua pasal duit je kan. Memang betul aku faham kita perlukan duit untuk survive. Tapi bila kau tahu benda tu salah, aku rasa kita cuba suarakan pendapat. Aku rasa that's one of the reason why juga band aku sendiri kita tak dapat nak main show-show yang you know yang memang yang gila-gila ni kan. Aku malah nak cerita lebih-lebih in detail. Sebab aku rasa benda tu it's not the right thing to do lah. Macam kau macam tak, kau sepatutnya kau as an influencer, kau ada suara tu, kau kena buat kebaikan lebih daripada tu kan. Untuk sama-sama tolong juga orang ramai kan. Bukannya macam diamkan diri as long as aku buat je lah, janji diorang tak potong, tak ada tutup pintu rezeki aku kan. Nanti diorang tak bagi job pula kan. Aku rasa benda mentally, mindset tu kena buang lah. Sebab rezeki tu ada kat mana-mana. Aku pun ada fikir juga, lepas ni mungkin aku dah tak dapat nak main show sebab aku komen lebih-lebih macam ni kan. Tapi eventually, at least aku rasa aku dah luahkan apa yang terbuku dalam hati aku kan. Dan aku rasa benda ni, I'm not doing it just for myself. I'm doing it for everyone, especially in the music, in the art scene lah, dekat dalam Malaysia ni kan. Macam kita tak boleh berdiam je kan, macam selamba-selamba je diorang pijak kan. Macam kita nak a better nation lah. Banyak kali aku cerita benda ni. Kita sambung ke the next question boleh lah. Aku rasa ni berat teruk lah. Berat gila soalan kau ni. Bukan. Soalan aku ni sebenarnya, aku rasa semua orang affected by it. Aku dah rasa macam tu lah. But semua orang ada pandangan masing-masing kan. So okay lah, apa kalau kau nak entah. Aku tak tahu dah. Okay dah, aku tak nak lah soalan macam ni, mengarut lah. Betul. Ya, aku tengok ada soalan. Aku tengah tengok apa soalan-soalan dia ada. Orang tak bagi kita soalan, macam mana kita nak jawab? Cuba korang bagi soalan sikit kita orang. Ya, aku tengok je soalan. Hari ni aku rasa kita boleh lebih sikit masa. Selalu sejam aku rasa macam orang cakap kurang cukup pula kan. So kita tambah sikit lah. Betul. Aku tak ada masalah. Banyak soalan ni. Okay guys, tanya soalan. Apa yang korang ada tu cerita je. Oh ni ada soalan pasal rambut aku. Okey lah, aku cerita siap. Okay. Sambil kau tengok soalan tu, aku cerita pasal rambut aku lah. Dia orang ni dia tanya pasal rambut aku pula. Boleh. Okay, tips jaga rambut. Tips jaga rambut Mio. Okay, Mio sebenarnya adalah antara orang yang kurang lah rajin sangat lah sebenarnya. Aku cuba untuk motivate myself to be
one of the hardworking kan. Tapi dari rambut lah ni, tips menjaga rambut, aku rasa aku buat benda yang sama orang lain buat. Aku kalau mandi, kita shampoo. Kalau cara aku shampoo mungkin 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali aku shampoo. Aku tak shampoo setiap hari aku rasa macam nanti rambut aku ni jenis cepat dry. So aku macam shampoo kadang-kadang je lah, macam 2 hari sekali shampoo. Setiap kali aku shampoo aku akan pakai conditioner juga lepas tu. Lepas mandi semua, masa rambut tu tengah basah-basah tu aku macam aku tak keringkan habis, aku akan lumurkan dengan minyak argan oil. Argan oil ni kasih sayang tadi. Macam serum tu kau boleh beli kat Watson benda tu. Dia ada banyak, tapi sebab ramai orang tanya ni, aku rasa mungkin aku akan keluarkan serum argan oil jenama Mio lah kot lepas ni. Okay Mio, boleh minta ni apa buat dekat tempat Wak? Dah saving lah. Tu lah, Wak dia buat cuci muka, dia buat apa lagi? Krim jambang, pomade. Aku rasa aku kena buat argan oil lah. Argan oil ni bagi kawan-kawan yang memang nak bela rambut panjang, tapi nak jaga juga kesihatan rambut tu, korang boleh pakai argan oil lah. Tapi itu lah, kalau aku buat argan oil, serum rambut ni, korang beli ke tak? Kan buat bazir duit aku je buat benda ni semua. Tak. Kau buat ni, orang order baru buat je. Kau ni, kau keluarkan 500 botol setahun dah tu je. Next year kau tengok. Okay, keluar 500 botol je lah. Habis, tak ada buat lagi kan. Tahun depan lah aku buat lagi lah. Dia ada satu brand liquid vape dekat Indonesia. Ada satu brand. Setahun tu dia keluar 5,000 botol saja. Setahun. Sedap gila babi ni, aku sumpah sedap gila. Macam Nestum yang sedap gila. Aku punya member beli. Disebabkan dia limited, dia dah 3 tahun tau. Dah kahwin dah 3 tahun. First year dia keluar 5,000. Second year dia keluar 5,000 juga. Kau tak sebotol apa? RM120. Okay. Dan habis. Sebab orang memang macam gila babi sedap. Good for him. Dia aku suka dia punya style of marketing tu. Dia buat macam first come first serve yang punya style kan. Siapa nak beli, kalau sebab kita tak nak buat lagi, dia jadi macam ada limited edition punya value kat situ kan. So exactly, bro, benda-benda ni kita kena pandai. Tapi dah 100 orang dengar ni, aku tak tahu lah kita boleh masih jadi ke tak benda tu. Tapi boleh try lah. Sebab tu kira macam business model lah kan. Tu lah, aku harap Wak tak curi lah idea kita ni kan. Tak, dia bodoh untuk tahu benda-benda macam ni. Sikit tak ya. Wak, kalau kau tengah tengok live ni kau jangan marah. Kita gurau. Okay. I'm so proud of you. I'm so proud of your whatever you have achieved until today. Aku rasa sangat bangga. Wak Doyok, kalau if you're listening, kau the fact that kau boleh bina rumah untuk mak kau, aku memang cukup bangga lah. Itu satu benda yang memang antara impian aku lah juga kan. Macam to be able to like provide for our parents kan. Macam that is amazing lah. Macam cool gila kot kau boleh buat rumah ni semua. Kau macam give back kepada insan yang memang jaga dan menyayangi kau, membesarkan kau kan. So macam daripada situ aku nampak juga yang parents Wak Doyok ni memang seorang yang memang parents yang sangat gempak bagi aku. Macam kau dapat raise seorang anak iaitu Wak Doyok sampai jadi macam ni sekarang kan. So aku bangga lah. Tapi di temberang-temberang ni tu kita tolak tepi lah. Memang Wak memang kaki temberang tu tak ada masalah. Tapi hati dia baik, itu yang penting lah. Sebab hari tu masa Jumaat lepas kan aku live dengan kau. Besok tu aku live dengan Wak. Oh yelah. Kan kau dah masuk kejap kan. Langsung kau keluar. Kita orang lepas kau keluar, kita orang kutuk kau Mio. Masuk. Aku teringat lagi masa ke Korea ke kita dulu dekat Pulau Jeju. Korang boleh komplot sama-sama bagi tahu Wak jawapan dia semua. Kau tahu tak?
masa aku dapat tahu bila dah balik Malaysia, dah tengok cerita ke Korea kita dekat TV, baru aku tahu yang korang komplot. Masa aku macam, aku bengang gila kot. Kau ingat kan, lepas je episod tu, malam tu juga aku terus tulis kat WhatsApp group. Kurang ajar korang tak bagi tahu aku sampai berbulan-bulan. Korang simpan rahsia ni. Patutlah, aku macam terkejut gila. Masa yang game kasih pusing itu papan tu kan. Kau tanya pasal nombor plate kat Jeju kot. Kereta kat Jeju. Mana aku nak pay attention to all these small details kan. Aku terkejut gila masa Wak jawab tepat gila. Macam, kau gempak gila Wak. Semua jawapan kau jawab betul kan. Sekali rupa-rupanya, geram. Patut dah aku kena makan dalam van ni. Korang semua makan sedap kat restoran. Masa aku bengkak gila weh. Siul lah. Siap. Kalau kita buat lagi case series ni, Wak kau jaga lah Wak. Tak, sebab benda tu benda tu bila kita orang buat, kita tak fikir pasal orang nak tengok tu. Kita fikir pasal benda tu nak kenakan kau saja. Macam kita buat kurang ajar sial. Ngam best duk. Tak, aku rasa dalam banyak-banyak episod dekat Jeju tu antara one of the best one lah. Yang seronok Jeju dengan Seoul lah. Betul. Sebenarnya ramai tak tahu, sebenarnya masa kita shooting kat Jeju tu, kita terpaksa macam tak boleh shoot 2 hari kot because of ribut taufan masa tu tau. Aku macam orang ramai tak tahu, tapi I'm so proud of the production team of Korea kita sebab we managed to pull off like such an amazing episode Jeju tu. Aku macam gempak gila kot, walaupun kita macam 2 days behind kan of the schedule kan because of the natural disaster ni semua kan. Jadi gempak korang memang power. Zahir, aku jarang puji kau tapi aku rasa kau memang power lah. Kau, Ahong, Shedan, Azhari, you guys are amazing human being. Aku rasa sayang gila lah kalau kita tak buat lagi benda ni. Aku rasa ke Korea ke kita tu bukan the best yang kita boleh buat. Kita boleh buat lagi power. Cuma tapi masa tu bajet tak banyak ni ada Iman ni. Iman ni. Dia tahu bajet kita tak banyak dulu. Sebab kalau macam ke Korea kita yang kita orang rasa tak seberapa tu pun korang rasa gempak. Aku tak tahu kalau kita orang gempak kau akan rasa macam mana Mio. Tu kan. Padahal ke Korea ke kita tu was like a pilot kot. Pilot show kan. First time. And kita orang tak tahu akan ada second season ke tak. Macam kita buat tak apa. Kita buat macam mana yang kita nak. Lepas tu kita biar brand tengok. Kalau brand okay, kita try tanyalah kalau dia nak second season. Tapi aku rasa kita orang dapat tahu terus yang kita orang dapat second season lepas episod 5 ke lepas episod 6. Kita orang terus tahu macam mana yang kita orang nak second season. But kita orang masa first tu because it's very hard sebab kita offer dekat ATV dan kita offer dekat TV3 dan tak nak, dan TV9 ambil, dan kita orang macam percaya ada orang ambil show ni gempak gila. But then TV9 masa tu macam antara channel yang tak rating tak best lah, tapi because of kekerasan kita kan dia jadi power kan. Mungkin lah. Tapi sebenarnya at first kita orang gaduh pasal nama pun lama. Betul. Pasal nama ke Korea kita tu lama gila, macam nama tu tak okay, but it is what it is lah. Kau boleh share kat aku tak? Apa antara nama-nama awal ke Korea kita yang korang pitch tapi rejected tu? Yang aku boleh ingat sebab original show tu kan pasal pergi US. So nama show tu memang ke Amerika ke kita berbekalkan nasi lemak USA. Aku ingat ni nama tu. Lepas tu ada banyak gila. But then sebab aku rasa aku dengan Ahong memang tak ada bakat come up dengan nama. So then kita orang refer dekat kawan kita orang, nama dia Amin. So Amin yang macam kau buatlah kekurangan kita. Mula-mula kita macam fikir KKK. Alamak, KKK tu macam jahat. Yelah, yang macam kat Amerika tu kan. Tapi macam fikir balik, takkan show ni sampai Amerika kan. Buat je lah. Macam tu lah. But then bila kita present dekat brand pergi dekat that title, dan that's why kita orang pergi that title. So sebenarnya kekurangan kita tu dia banyak tolak ansur kita orang dengan brand TV9 lah, TV9X masa tu. Itulah. So you guys did great lah. Even brands kepada Iman, you are watching right now, Iman.
Gimana? Thank you for everything. Iman Isani lah sial Iman ada lagi. dah sini. Bukan Iman editor tu, ni Iman Isani ni. Yes. Thank Iman, you. yes. I baru nampak kot. I baru nampak kot. Okay. You tengok balik. You tengok balik live ni, then you know that I say good stuff about you guys. Okay, ngam. Next, Mio, soalan lain. Okay, soalan lain. Dahsyat lah hari ni. Power. Sekejap. Let me see. Tak, aku rasa memang orang akan excited bila kita cakap pasal kekurangan kita. Sebab kekurangan kita ni kau tahu lah. Padahal kekurangan kita ni was like almost 8 years ago kot. 8 years ago. 2000 kita shoot masa tu what? 2013 bro. Yelah, lepas versus lah. Lepas versus 2013 terus shoot akhir tahun 2013 tu kita shoot kekurangan kita. Lepas tu awal Januari ke? Awal Januari 2014 kekurangan kita episode 1 keluar terus. Weh, masa tu korang kerja macam celaka sial, laju sial buat kerja. Gempak gila. Sebab aku ingat lagi sebab masa 2014, early of 2014 tu band aku, cerita aku, kita orang tengah buat album tour, Young Hearts tour. At the same time kita orang tengah tour tu, kekurangan kita tengah keluar on TV tau. So aku rasa itu antara leverage yang aku leverage lah untuk aku kan. Aku cakap, weh, aku tengah tour. Sebab bila aku pergi tour tu pun, orang duk tanya, Mio, kau yang kekurangan kita ni kan? Cakap, ya ni kan. Sebab aku ingatkan dia kenal aku because of versus tau. Tapi sebenarnya alhamdulillah lah, kekurangan kita ni antara, dia memang leverage lah dekat career, dekat hidup aku. So aku memang forever grateful for the opportunity kan. So that's why aku sayang gila show ni kalau kita tak dapat sambung tau. Aku memang sayang gila sebab aku rasa I'm so thankful for it kan. And even masa album launch Cintaku, album Young Hearts tu, because kekurangan kita tengah boom gila, aku sampai ajak Wak Doyok untuk nyanyi lagu Anwar Zain kot dekat album launch Cintaku. So super rare kot. Siapa yang pergi album launch tu memang dapat dengar. Yang dekat Mongkiara, dekat apa Publica kan. Publica. Itu best. Aku suka gila itu. Best gila. Wak nyanyi kot. Wak datang gig kot. Mana ada Wak datang gig? Wak selalu pergi dangdut je kot, kau tahu tak? Tak, bukan. Lepas tu aku ingat Wak, dia akan memilih datang event kita. Tu yang aku macam, babi gila. Dia lepas tu, kau kahwin dia datang tak, Mio? Wak, dia tak datang kan? Wak. Apa dia? Wak Doyok. Kau apa kahwin dia datang tak? Dia tak datang kan? Dia datang. Datang ke? Dia datang. Aku ada gambar dia, nanti aku share lah gambar tu. Ada gambar, dia ambil gambar. Dia masa tu dengan ex-manager dia datang wedding aku. Sebab ada 2-3 benda yang geng-geng kita punya benda yang dia tak datang. Aku masuk aku macam geram tak. Aku macam, kau memilih nak datang. Mio kahwin kau pergi. Ahong kahwin kau pergi. Benda-benda lain tak nak datang. Orang buat open house. Orang lain buat tak datang. Ahong buat dia datang. Cibai. Geram aku. Wedding aku, patutnya aku jadi raja kan. Sebab aku yang kahwin. Tapi orang cousin aku semua duk sibuk ambil gambar dengan awak. Aku cakap, parai, siapa yang kahwin sekarang ni kan? Tahu tak apa? Tapi aku sebenarnya banyak kali jika macam raya ke apa, aku punya cousin-cousin aku, anak buah aku, ni Zai panggil lah awak suruh datang raya sini kan. Aku pergi mati, malas aku buat apa? Buah pergi. Dia pergi open house rumah Ahong pun dah riot kot. Rumah Mak Ahong riot gila. Macam jiran-jiran semua macam ni buat doyok ni. Ancau lah. Penipu boleh lah. Okay, best. Aku pun sebenarnya best. Aku masa kita orang macam dapat tahu yang kita orang takkan buat lagi ke Korea tu, aku of course sedih gila Abia. Sebab kita orang nak show tu sebenarnya. It doesn't matter aku dapat pergi ke, Ahong dapat pergi ke, tak dapat pergi ke, kita tak kisah pun. Just nak show tu ada. Sebab show tu best. Sebab dia ada potensi untuk pergi kerja pun ke kita, kau tak follow tu aku rasa macam alah sedih lah.
Aku tengok kat episod best, seronok orang makan main 50 hari kat situ. Tu lah. benda? Kurang ajar sial producer. 55 hari sial kat situ. Aku macam 2 minggu pertama aku makan seafood sampai aku naik naik apa nama benda lah tu yang ruam apa macam tu lah, allergic lah. Aku tak boleh makan makanan yang tak Acidic. dimasak. Yang mentah. Banyak-banyak sangat. Kadang-kadang boleh lah kita makan sushi king seminggu sekali je kot. Kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sebulan sekali kot kita makan sushi ni. Tak adalah sampai setiap hari breakfast, lunch, dinner, supper semua makan sushi kan. Weh, barai sial masa kat Jepun tu. Aku masa kat Jepun tu, aku dengan Ahong macam bila korang post benda macam swipe lah malah macam sudi malah tengok. Lepas tu bila diorang dah balik, diorang edit a few episode yang pertama tu memang dia panggil aku dengan Ahong tengok. Untuk just tengok je lah kan. Aku first episode tu aku pecah kot. First episode, second episode, third episode, fourth episode. Aku pecah gila babi. Tapi lepas tu aku tak tengok dah. Bukan sebab tak best, aku tak tengok sebab aku jealous. Aku macam mati lah budak ni malah. Tengok orang pergi lah malah. Aduh. Itulah. Hopefully kita boleh teruskan dalam another channel ke, kita rebrand ke. I don't know. Okay ke kan TV9? Aku sebenarnya ada orang DM aku. Lepas aku nak tengok minggu lepas, dia cakap what if dia dengan kawan-kawan dia set up like macam macam collab orang untuk macam derma duit untuk kita buat show tu. So we do it for the people. So tapi orang tu dia bukan orang sebarangan. Orang besar agak So cakap dia let lu biar kita orang figure out macam mana. Sebab of course bila kita nak buat benda-benda ni kita tak nak melibatkan duit orang lain, kita nak pakai duit kita lah, senang kan. So kita pun boleh macam kalau kita salah guna kan orang fikir apa pula, ya tak? So tak apa, nanti kita figure out lah macam mana. Kak, aku rasa kalau orang tu ada tengok live ni, saya dah jawab lah soalan DM awak yang dengan lebih terperinci. So nanti kita tengok macam mana. Kalau ada, kalau tak ada, tak kita apa. akan cuba, kita akan setiap hari cuba benda ni. Tengok sampai ada. Kalau jadi you guys are the first people to know about it lah. Sebab aku dengan Zahir ni memang susah nak simpan rahsia. Kalau benda tu akan jadi, confirm korang akan tahu dulu lah. Confirm. Bukan kita orang je, wak sebelum PC ke apa, dia dah announce dah dulu. Itu yang paling barat tu. Tak ada secrecy langsung. Dia bongok, benda tu macam pek terkeluar. Sorry lah aku tercakap. Padahal dah sign kontrak. Tak boleh nak cerita dulu, tunggu dulu kan. Dia dah post dulu. Aduh. Follow je. Benda yang tu kita just hope for the best lah untuk jadi. So bila benda tu jadi aku rasa kita pun akan rasa macam penuh sikit lah hidup ni, seronok sikit. Aku suka tanya show tu kalau dia balik. Tapi betul lah, the fact benda tu dah 7 tahun and orang still tengok walaupun tak ramai, mungkin 3-4 orang tengok. Untuk aku macam wow. Okay lah. Macam timeless. Timeless travel show lah. Macam aku rasa macam tak ada ke travel show kat TV Malaysia yang boleh beat kekurangan kita tu. Sayang lah. Aku hari tu aku tengok dekat OK TV RTM OK TV. OK TV RTM tak sure lah. Aku tahu. Aku tengok satu show kat OK TV pasal Mamat ni, dia pergi satu Europe cari orang Melayu, buka puasa dengan orang Melayu tu kat sana. Europe, dia pergi Hungary, dia pergi Poland, you name it. Pasal aku macam, kalau kita orang ada duit tu, kita orang boleh buat lah aku rasa. Kalau beri budget. Konsep yang lagi gempak lah, macam kita kan orang kreatif. So, we will always come up with great ideas. Cuma itulah, sekarang ni kita tengah menunggu masa lah dan bajet yang cukup. Sebab it's really expensive. Sebab aku nak share macam kerja pun ke kita tu pun, hotel kat Tokyo tu satu malam, satu bilik RM1,000 kot. Roughly, average lah RM1,000 kot. Share 2 orang. Kau bayangkan kita pergi 6 orang, 2 host dengan 4 kru. So ada at least 3 bilik lah kan. RM3,000 satu malam. Kali 50, itu baru hotel. Ui, barai siot. Tak campur dengan transportation. That's why it's really difficult untuk kita terus selamba-selamba je nak buat je kan. Belum masuk hadiah. Hadiah lagi. Sebab hadiah Mio tak nak lah hadiah kecil-kecil kan. Aku nak hadiah yang
Kau tak penat-penat aku lawan dengan Wak Doyok, tapi hadiah dia kan. Tu lah. Ya. So kalau benda-benda sebab tu orang orang tengok macam show tu best, macam senang nak buat, memang senang nak buat. Tapi dia datang dengan duit yang sangat besar lah. So itu yang menjadi kesusahan dekat kita lah, aku rasa. Betul. Aku rasa kita ada bincangkan benda ni juga dekat episod Borak Tutur sebelum ni. Ada nak approach apa orang-orang kosmetik ni kan, sebab dia orang buat duit berbilion-bilion kan. Tapi cerita je, kalau kita guna dia orang untuk fund the show, then dia orang pun akan jadi one of the host lah. Sebab dia orang pun dia orang nak famous setiap episod kan. So macam contoh kita panggil Ali Shukri untuk sponsor the event the ke Korea kita punya show yang season seterusnya ni kan. So ada 3 host nanti kat situ. Ada Wak Doyok, Mio, Ali Shukri. Korang okey ke macam tu? Korang okey ke? Aku tak rasa dia pun boleh fork out the amount of money yang kita pakai untuk episod-episod kita. Sebab it's a big gamble. Kita tak own TV channel. Worst come to worst, kita keluar kat YouTube. Benda-benda macam tu lah. And lepas tu kita macam nak kena face the fact lah, yang macam mana pun kita ni bukan orang Danish. So as far as we can promote is berapa banyak following yang kita ada je. Benda macam tu je lah. So kalau it's not all about money lah. Kita pun jaga quality show ni. Korang kena faham dan korang kena support kita benda tu. Dia itu sebab kita, kalau korang perasan, kalau kita kerja pun kita, brand susah gila nak masuk. Sebab kita jarang nak macam cakap-cakap sangat pasal brand ni. Kita buat apa yang kita nak. So kalau kita tak cakap pasal brand, takkan dia nak spend duit kat kita. Betul tak? Kalau ada pun sikit-sikit lah, tak adalah banyak gila. And kalau nak bandingkan dengan Malaysia, dengan US diorang keluar logo, diorang bongok 2 saat pun diorang dah happy lah. Kita susah kan. Benda-benda macam tu lah. Tapi aku rasa kan, kalau ada season baru, engkau dengan awak tambah perempuan tu siapa? Kalau ada tambah perempuan, okey tak tambah perempuan? Kalau okey, perempuan tu siapa? Perempuan aku ada antara beberapa artis perempuan yang aku rasa macam yang akan sesuai juga dengan show style ke Korea kita ni lah. Contohnya macam Sherry Al-Haddad. Aku rasa kalau Sherry ada, pecah agak show tu kan. Pecah. Aku rasa macam tu lah. Okey, Sherry Al-Haddad Kalau kau, siapa? Perempuan? Aku tak tahu. Aku tak tahu siapa yang aku boleh letak yang macam akan okey dengan kau dengan awak. Aku sendiri tak tahu. Sebab mungkin Sherry okey dengan kau, dengan awak mesti dia awkward. Lepas tu macam lepas tu mungkin kalau ada perempuan ada sexual attraction sikit, macam okey dia ni kau nak yang seksi je lah. Tak, bukan. So at least orang tengok show tu ada perempuan lah. Tak ada lah. Aku pun pergi apa seksi. Saya boleh bayar lah, Encik. Ada udang di sebalik mi ni. Nak ada hati perempuan ni. Tapi kalau perempuan, kalau kau tanya aku, yang aku rasa okey, betul lah tadi, Sherry. Ataupun siapa lah perempuan okey? Yang dia okey je semua benda. So kelakar sikit-sikit. Dia tak payah kelakar banyak. Tak kelakar banyak kan? Siapa Tadi Ahong ada. Ahong tak tambah perempuan, siapa kalau tambah Ahong? Ahong, producer ternama ni. Apa takkan nak panggil apa Sajat pula? Tak ya Allah, jangan. Aku tanya perempuan. Geram budak ni panggil Sajat. Bukan perempuan Sajat. Geram Okey, sekejap Ain Idros Ain Idros. Ain Idros kita pernah panggil masa ke Jepun kita. Ada episod Tokyo. Episod Tokyo kita pernah ajar Ain Idros. Aku ada lawan, kita ada main game sekali dekat Shibuya. Kalau korang tengok ke Jepun kita dah ada dah. Dah pernah ajar dah Ain Idros. Kalau dah ada tak nak. Yang tak ada. Kalau dia best sebenarnya kalau
Ni ada orang cakap Jihan Jihad Musa. Jihan Musa. Ya Astro Allah, aku selalu ingatkan nama dia Jihan Muse. Jihan Musa nama dia Musa lah, apa lagi? Apa Janan ni confirm tak nak? Tak, aku tak tahu lah pelakon-pelakon Malaysia. Tapi aku rasa kalau Sherry tu best tu, pecah tu. Sherry pecah weh. Aku pernah shoot dengan dia untuk show NTV7 apa semua kan, By the Sea. Weh, dia ni pecah siut, Sherry ni. Lepas tu sebenarnya nanti aku ada produce satu telemovie. Nama dia, tajuk dia Sally Boss. Lepas raya ni insyaAllah dia keluar dekat channel Awesome TV lah. So kita doakan benda tu akan keluar dan ramai orang boleh tengok lah. Memang Sally Boss ni telemovie, hero dia adalah Sherry lah. Aku memang nak sangat Sherry jadi hero dalam show tu. So aku macam happy gila lah masa dapat kerja dengan dia for 7 days. 7 days kita shoot telemovie tu. Dia memang personal, dia kerja dia tip top. Dia personally pun personality dia pun seorang yang sangat macam sangat friendly lah. Dia memang kelakar gila. Dia spontan. Aku suka lah cara dia kan. Aku doakan Sherry semoga kalau if you are watching this, I doakan you supaya macam murah rezeki insyaAllah in the future dan kita dapat bekerjasama lagi for next project insyaAllah lah kan. I really love working with you. Sherry ya. Okay. Kalau let's say ada harap-harap dia tak minta mahal sangat lah. Okay lah. InsyaAllah. Sherry pun tak kahwin lagi tau, Zaid. Sherry tak kahwin lagi. Tak. Kata jangan memilih. Aku ada cakap pasal memilih. Aku ada cakap pasal memilih. Tadi kata jangan tak nak memilih. Dia bukan pasal memilih. Aku tak nak. Dah. Tapi ni ada orang cakapnya, dia cakap Zizi Kirana. Zizi Kirana tak boleh, bahaya weh. Bercinta lagi. Tak boleh. Mana boleh. Weh, Zizi Kirana yang hip hop tu ke? Yang rap. Tak boleh. Bertubuh saya dengan dia. Yes, cannot. Zizi Kirana tak boleh. Aku takut nanti tak kerja. Aku takut aku tak kerja. Aku tak boleh fokus lah. Zizi Kirana. Aku pernah sekali show dia, aku rasa ada show dia. Aku pergi aku tengok. Aku duduk seat depan masuk tengok. Dia keluar punya aku macam astagfirullah, cantik je kau. Tapi aku pernah kerja kat dengan dia. Dia pernah, aku rasa dengan Ahong kot. Dengan benda-benda Astro lah. Aku tengok, bila apa dia ada aku macam diam. Cantik. Power. Tapi kita tengok macam mana. Okay Mio, kita sebenarnya lama sangat dah ni live ni. Cepat gila. Ya Allah, dah pukul 11 lebih dah. Aduh, kurang layan dah benda ni. Aku tengok tak menurun langsung viewership kat sini lah. Alhamdulillah, terima kasih sebab meluangkan masa. Terima kasih guys sebab support Borak Toto ni. Kita baru episod ketiga. Sebenarnya kita orang memang tengah in the plan of kita nak buat pilot ni, kira consider pilot episode jugalah. Kita nak try buat 5 dulu dan kita nak tengok dari segi statistik dia sama ada dia disukai ramai ke. Sebab aku tahu personally memang banyak benda yang kita boleh improve dalam Borak Toto ni. So macam every time kita host live streaming Borak Toto ni, banyak benda yang aku sebenarnya nak belajar lagi lah. Kalau korang ada apa-apa input yang kita boleh ketengahkan untuk episod yang seterusnya, feel free to advise us, feel free to give your input sebab kita orang pun nak show Borak Toto ni menjadi lebih hebat lah kan. InsyaAllah kita bila dah lepas ni dah tak ada PKP, kita boleh betul-betul bentang Toto balik. Aku dengan Zahir kita boleh duduk sama-sama. Lepas tu kita akan ada special guest juga. Mana tahu kita akan panggil Sherry. Macam why not kan? It be amazing kan. Kita boleh panggil antara guest yang aku teringin nak ajak sebenarnya dalam Borak Toto lepas PKP ni adalah macam Sherry. Aku teringin nak ajak Idil. Ya Allah, Idil. Allah, dia gempak gila kat kot. Aku sebenarnya jealous lah. Cerita pasal Idil, jet lag show yang korang buat tu, aku jealous gila korang tak ajak aku tau.
Aku dah beritahu Ahong dah, jet lag tu dia best kalau ada dua orang lah. Dia ada Eagle dengan Mio. Tapi korang bawa Eagle je. Aku macam, oh lah. Best gila jet lag. Best kan? Tu lah. Jet lag tu best sebenarnya. Sebab kita orang kita orang sebenarnya memang kekurangan kita tu, impact dia, kita orang nak ada kat jet lag sebenarnya. Tapi sebab of course lah, semua show lain-lain kan dia punya impact. So faham lah. Dapat Ahong cakap, aku boleh direct podcast korang. Ya ke? Itu Mio, aku rasa untuk next week. Sebab next week dah minggu last sebelum raya. Betul. So, kalau, dia malam raya kot. Malam raya? Raya Ahad lah. Oh, raya Ahad. Okey. 2 hari sebelum raya. Okey, power kau. So, tak apa. So hari Jumaat, engkau datang rumah aku, kita live kat situ orang, kita ajak seorang guest. Live. Dia kiranya aku dengan kau dekat frame atas ni, lepas tu guest kat bawah. Baik ke idea? Bayar. Korang suka tak? Kalau viewers semua suka, aku rasa baik kat tu. Kita boleh... Dia depend kat siapa guest sebenarnya. Kalau guest okey. Tak masalah. So itu ialah kita punya live pertama, ada 3 orang lah. So daripada situ kita boleh tengok, kita boleh revise balik projek kita untuk podcastkan Borak Toto ni. Betul tak? Betul. Lepas tu nanti korang boleh layan podcast Borak Toto dekat Spotify je anytime on masa korang tengah driving ke. Weh, gempak ke? Power. That's amazing. Best. Okay, so bagus. Aku rasa minggu depan kita plan dulu tengok macam mana. Kalau boleh 3 orang, kita buat 3 orang. Tapi kita fikirlah kita nak buat dengan siapa. Tu lah. Power. Mungkin nanti kita fikir macam mana. So kita buat yang tu dulu. Lepas raya ke-6, aku rasa kita dah buat first episode kita ni. Podcast kita. Kalau kita dua-dua free lah. InsyaAllah. Sebab sekarang ni gig show pun tak masuk lagi kan. So macam aku ada masa lah juga untuk diluangkan kan. So aku pun excited for it. Ya, boleh. Apa kita buat. So every time podcast either kita ada guest ataupun kita dua orang je. Depends lah. So kalau macam kita tak boleh tengok mood. So kalau kita boleh dapat guest, kita ambil guest. Tapi aku takut guest tak tahan dengan kita sebab kita kurang ajar. So kita tengok dulu. Dia memang kena ambil guest yang sporting lah kan. Dia jangan ambil hati, jangan cepat snap kan. Yang macam kita tak berpendirian. Kau faham tak? So macam dia boleh borak semua benda. So Ahong nampak Ahong. Kalau tak ada video aku nak edit. Ahong marah. Korang ignore aku tak guna. Mana ada? Nampak. Nampak. Nanti kita orang ketengahkan. Sebab idea ni dah lama ada. So boleh of course. Kita boleh buat mana yang kita nak. Tapi rindulah Ahong. Tapi ni apa, sebab aku pernah tengok yang korang buat yang paintball tu okey. Sebab Ahong dia buat juga podcast untuk paintball. Apa namanya aku tak ingat. Dia letak kat YouTube. Aku tak rasa letak kat Spotify. Aku rasa dia letak kat YouTube. So kalau ada benda macam tu, kalau dia okey boleh buat, okey kan, kita buat lah. Itulah. Betul. Aku rasa pun one day ni memang kita kena buat YouTube channel Borak Toto lah juga sebenarnya. Yes. So benda dalam tu kita punya Borak Toto je lah. So dia senang sebab kalau macam podcast ni, kalau kita nak kutuk orang senang. Baru tak ada yang cakap apa. Lepas tu aku tak rasa orang-orang penting-penting sangat nak tengok kita punya Borak Toto ni. Tak ada. Kita je. Kita je tengok. Kalau Kari Jamaluddin yang tengok, tu dah kira power lah. Maybe kita boleh panggil guest Kari Jamaluddin kan. Janganlah. Itu macam baik lah. Janganlah. Tak. Aku kalau boleh sembang dia tu. Kalau diberi pilihan untuk guest, orang yang memang aku nak borak, memang aku nak. First is kita punya Angkasawan Negara. First. Okay. Dia, aku tak ingat nama dia, Datuk Syed, aku tak ingat. Dia Syed Datuk Syed lah kot. Dua ialah Azwan Ali. Wih, diva AA. Wih, tu barai kau tu. Kemat. Aku gila dia. Dia KJ, of course KJ.
Dengan last but not least lah, aku memang sebenarnya dah lama sangat nak borak dengan Tun. Tapi nak borak macam ni. Borak macam ni Kalau tone cool Dia cool lah, aku tahu lah. Dia Dia cool, cool. Dia kalau Syed Muzaffar, Azwan Ali, KJ, tiga ni. Kalau dapat tiga ni Mio. Kau percaya cakap aku lepas tu, semua TV-TV channel ni kalau kita, borak tu ni rasa okey buat dekat TV kita orang. Syap. Satu episod 6 lagi ni, tak ada jangan cakap. Tak, lepas tu, aku boleh bawa seorang guest yang satu Malaysia tak boleh bawa. Engkau buat macam mana pun, engkau rapat dengan menteri besar mana pun, kau takkan boleh bawa, aku boleh bawa. Betul. Lebal aku. Boleh. Nanti kita ketengahkan. Aku rasa okey tu. It's a good idea. Kita akan kembangkan lagi di episod yang seterusnya. So, aku rasa kita dah barai kat ni. Okay, so untuk terima kasih kepada semua yang menonton daripada tadi kita orang yang masih adalah 4-5 orang daripada tadi tengok tak habis. Thank you sebab tengok, thank you sebab komen, thank you sebab bagi kita orang soalan-soalan untuk kita orang jawab. Sebenarnya Borak Tutur ni kebanyakan soalan sebenarnya bukan daripada kita orang. Sebenarnya semua soalan daripada korang. Kita try jawab. Tapi of course kita orang pun ada soalan-soalan kita orang juga. So kita selalu cakap untuk konten kita orang lah. So kita dah akan live lagi minggu depan. So kita tengok macam mana. Minggu depan is gonna be our 4th episode. Oh dah 4 episode dah Mio. Dapat Okay, constant. Yeah. Bagus. So kita punya komitmen tu dah betul sebenarnya. Okay. Betul. So Mio ada kata-kata akhir sebelum ni. Mio cakap dulu dan saya cakap. Lepas tu kita close lah. Okay, so kata-kata akhir aku sebenarnya nak first thing aku nak apologize for kalau kita terkasar bahasa. Jangan ambil hati. Kalau ambil hati pun kau boleh pergi mampus. Sebab benda ni Borak Tutur kot. Macam kau nak ambil kisah pasal apa, kau nak serius sangat pasal apa kan. So macam relax lah kan. So thank you so much for staying tuned. Thank you juga sebab tolong promotekan Borak Tutur kat kawan-kawan korang semua. Hopefully next week kita boleh ada rezeki, kita berdua masih sihat walafiat, kita akan buat lagi Borak Tutur episod keempat. Itulah, korang make sure korang jaga diri, sentiasa sanitize tangan, sentiasa menjaga kebersihan, jaga family korang. Aku tahu dah lagi seminggu nak raya ni, mesti semua orang berpusu-pusu plan nak balik kampung. Tapi kalau boleh relax dulu sebab nanti dah habis betul-betul PKP yang PKP 2 ni. Habis berapa? 12 Jun tu nanti korang dah elok sikit, bolehlah kalau nak keluar. Tapi sekarang ni sementara time ni, kalau dia orang cakap jangan pergi balik kampung raya, kalau boleh tak payahlah balik kampung, especially yang nak kena cross antara negeri ni kan. Kalau kampung korang macam belakang rumah je, then aku rasa InsyaAllah okey tu. Tapi make sure jaga kebersihan. Itu pakai mask biasa. Bukannya tak nak nampak cool ke apa, mask ni memang akan membantu jugalah sedikit sebanyak untuk menghindari korang daripada kena virus ni kan. Sebab kita tak tahu virus ni kat mana tau. Dia macam dia mungkin boleh kena kau anytime. So macam jangan take the risk kan. Sebab dia bukan hanya untuk diri kau je, dia untuk family kan. So itulah aku punya advice. Jaga diri, sentiasa berdoa supaya kita sama-sama rakyat Malaysia dan seluruh dunia dapat mengharungi hari-hari yang mendatang. Dan aku doakan juga siapa yang mana tak ada kerja ke apa sekarang kena pecat ke, insyaAllah korang usaha lagi supaya nanti insyaAllah ada rezeki di tempat lain. Jangan give up. Sebab bagi aku kita kena sentiasa berusaha, kita banyak berdoa, kita tawakal kepada Allah. Sebab itu semua memang dia dah set dah. So kita kena banyak bersabar je. Sabar tu separuh daripada iman kan. So itulah kata-kata terakhir Mio. Zahir, sebelum kita menutup episod ketiga Borak Tutur, ada apa-apa shout out terakhir? Pesanan lah kan. Pesan aku ialah kita sentiasa jaga puasa kita berapa hari je lagi. So jangan jadi pemalas. Lepas tu sentiasa menghormati orang tua. Jangan lupa kita sunuk-sunuk pun jangan lupa pasal family kita. Sayangi satu sama lain dan jangan malas cari duit nak makan.
Sebab saya pun masih mencari duit nak makan setiap hari. Jadi orang baik-baik, dengar berita yang betul, jangan sebar berita palsu. Kau ingat ni negara bepak kau, jangan. Lepas tu jangan, aku harap tak ada orang ambil serius sangat apa yang kita orang borak kat Borak Tutu ni. Borak Tutu ni ialah pandangan dua orang lelaki yang tak penting mana tapi hebat seantero. Ya. So Alright. yeah. So itu saja daripada kami berdua, Mio here. So kita jumpa minggu depan. Terima kasih menonton. Peace. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Chicken Dolls.